Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permasyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lilisan. Yang berhormat Datuk Wira Haji Ahmad bin Hamzah Jasin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah satu. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menjawab pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Jasin bersama-sama dengan pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Selayang yang dijadualkan pada 2 April, Yang Berhormat Batu Sapi, Yang Berhormat Bagan Serai pada 8 April, serta Yang Berhormat Keningau dan Yang Berhormat Libaran pada 9 April. Ini memandangkan ke-6 soalan tersebut menyentuh perkara dan isu yang sama. Tuan Yang Pertua, pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan banyak manfaat kepada rakyat dan negara, terutamanya dari segi peningkatan kualiti hidup, pendidikan dan peluang pekerjaan. Kejayaan ini telah dicapai melalui perancangan yang teliti dalam merangka dan melaksanakan sesuatu dasar serta penyampaian perkhidmatan kerajaan yang efektif. Semua dasar yang digubal adalah untuk memastikan ekonomi negara terus kekal kokoh mencatat pertumbuhan yang mampan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru dalam keadaan ekonomi dunia yang kian mencabar dan kompetitif, kerajaan perlu merangka plan strategik supaya pertumbuhan ekonomi negara terus kekal sihat. Kerajaan telah menggubal satu rangka tindakan transformasi nasional untuk membolehkan negara keluar daripada perangkap ekonomi berpendapatan sederhana dan seterusnya mencapai status negara maju serta berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Antara inisiatif utama untuk mencapai objektif tersebut adalah melalui program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi ETP dan program transformasi komuniti CTP. Pelaksanaan program-program ini akan memastikan prospek pertumbuhan ekonomi yang berterusan ke arah mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita $15,000 Amerika menjelang tahun 2020. Sememangnya sejak 4 tahun dahulu, kerajaan juga telah mengambil keputusan untuk melaksanakan program transformasi fiskal atau FTP. FTP bermaksud mengukuhkan kemampanan kedudukan kewangan negara termasuk mengurangkan defisit fiskal dan hutang negara serta menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan bersifat holistik. Perlu diketahui, defisit fiskal bukannya satu perkara yang tidak baik. Kedudukan fiskal negara telah berada pada tahap defisit sejak tahun 1990-an dan keadaan ini tidak menghalang
negara daripada terus membangun. Walau bagaimanapun, kerajaan perlu memastikan kewangan negara sentiasa berdaya tahan untuk menghadapi sebarang krisis ekonomi pada masa hadapan. Ini kerana apabila hutang negara terkawal, ia akan memberi keyakinan kepada pelabur untuk terus melabur di negara kita, khususnya dalam pasaran modal atau capital market. Sebaliknya, jika penarafan kedaulatan negara atau sovereign rating diturunkan, ia akan memberi implikasi kos pinjaman yang meningkat dan memberi tekanan kepada nilai mata wang negara. Justru itu, pasaran modal seperti equity dan bond akan terjejas. Semua ini akan membawa kepada kemudaratan rakyat akhirnya. Semestinya langkah transformasi fiskal ini, termasuk rasionalisasi subsidi, adalah untuk meningkatkan kecekapan perbelanjaan dan pengagihan sumber kewangan kerajaan. Pada masa ini, kebanyakan negara telah mengambil langkah drastik untuk mengurangkan defisit fiskal mereka, namun Malaysia mengambil pendekatan secara beransur-ansur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan pada masa yang sama berupaya mengekalkan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya langkah rasionalisasi subsidi adalah perlu kerana perbelanjaan subsidi semakin meningkat. Misalnya pada tahun 2010, kerajaan telah membelanjakan 23.1 bilion ringgit atau 15% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus untuk membiayai subsidi, bantuan dan insentif. Manakala pada tahun 2013, hanya dalam tempoh 3 tahun sahaja, jumlah tersebut telah melambung kepada 43.3 bilion ringgit atau 21% daripada perbelanjaan mengurus. Peningkatan ini adalah selari dengan kenaikan harga minyak mentah dunia dan pertambahan jumlah bilangan kenderaan. Pemberian subsidi yang begitu besar akan menjejaskan kedudukan kewangan negara dan menyebabkan ianya tidak sustainable dalam jangka masa panjang. Oleh itu, pembaharuan fiskal adalah penting untuk mengukuhkan kedudukan kewangan dan memastikan sasaran defisit fiskal pada paras 3.5% kepada keluaran dalam negeri kasar pada tahun ini, 3% pada tahun 2015 dan bajet berimbang atau balance budget pada tahun 2020 tercapai. Komitmen tersebut adalah penting untuk memastikan agar paras hutang sentiasa tidak melebihi 55% daripada KDNK dan menjamin kemampanan fiskal jangka panjang negara. Makanya, langkah rasionalisasi subsidi telah dilaksanakan dengan berhati-hati bagi memastikan kesan yang minimum dan tidak membebankan rakyat, terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah. Pelaksanaan rasionalisasi subsidi juga mengambil kira pelbagai aspek termasuk kadar inflasi, kos sara hidup dan kedudukan ekonomi global semasa serta mekanisme sasaran. Tuan Yang Dipertua, hakikatnya sebahagian daripada penjimatan rasionalisasi subsidi akan digunakan bagi membiayai perbelanjaan pembangunan yang dapat meningkatkan kapasiti produktif negara seperti pembinaan infrastruktur pengangkutan termasuk jalan-jalan luar bandar dan bandar, hospital dan perumahan. Selain itu, kerajaan akan dapat membina lebih banyak sekolah, institusi pendidikan serta latihan yang amat diperlukan dalam pembangunan modal insan. Jadinya, penjimatan yang sebahagian lagi pula akan dipulangkan kepada rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah
dan mereka yang mudah terjejas, supaya kesan kenaikan kos sara hidup dapat imbangi. Hasilnya, kerajaan telah meningkatkan dan meluaskan pemberian BRIM dalam bajet 2014. Semestinya pelaksanaan program BRIM akan diperkemaskan lagi supaya ianya memberi manfaat yang terbaik kepada rakyat pada masa yang akan datang. Kerajaan akan terus memberi subsidi bagi barangan keperluan dan perkhidmatan asas seperti subsidi harga beras, subsidi minyak masak, subsidi kadar elektrik bagi penggunaan bulanan RM20 ke bawah dan subsidi kadar tol. Tambahan pula insentif hasil tangkapan nelayan dan insentif pengeluaran padi juga diteruskan. Berkait itu, terdapat bantuan lain yang diterima secara terus oleh rakyat, antaranya bantuan persekolahan, bantuan makanan dan minuman, bantuan buku teks dan voucher buku. Selain itu, kerajaan juga menyediakan bantuan kepada golongan orang asli, subsidi pengangkutan udara ke kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Contohnya, bagi tahun 2014, sebanyak 39.4 bilion atau hampir 20% dari perbelanjaan mengurus kerajaan diperuntukkan untuk subsidi insentif dan bantuan kepada rakyat. Di samping subsidi dan bantuan terus, kerajaan terus-menerus memberi bantuan dalam bentuk perkhidmatan sosial dengan bayaran paling minimum atau percuma. Antara contohnya, rawatan perubatan di klinik dan hospital kerajaan, pendidikan di sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi awam, serta beasiswa dan pinjaman pelajaran. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya kerajaan sedar akan kepentingan menjelaskan program transformasi fiskal kepada rakyat. Sejak September 2013, kerajaan tidak pernah berhenti memberi penjelasan mengenai rasional langkah mengukuhkan kedudukan fiskal negara, khususnya rasionalisasi subsidi dan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST, serta inisiatif bagi mengurangkan beban rakyat kesan daripada FTP ini. Penjelasan tersebut tidak terhad di dalam Dewan Yang Mulia ini sahaja, malahan telah diperluaskan ke seluruh negara melalui pelbagai media massa. Ini termasuk penjelasan yang telah dan sedang dilakukan melalui siri ceramah dan taklimat di seluruh negara dengan kerjasama persatuan-persatuan pengguna dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Tuan Yang Dipertua, secara keseluruhannya, langkah-langkah yang telah dinyatakan tadi jelas menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa komited untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara dengan melaksanakan pelbagai langkah pembaharuan demi kesejahteraan rakyat. Semua langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk memastikan negara mencapai status negara maju berpendapatan tinggi dengan rakyat dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Jasin. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Amat Berhormat Datuk Seri. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kesungguhan yang amat berhormat Datuk Seri dalam berusaha dengan begitu gigih sekali bagi memperbaiki kehidupan rakyat dengan memberikan berbagai-bagai pertolongan. Saya sedar tidak mudah untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Perdana Menteri untuk menguruskan dengan izin the delicate balance di antara memberikan bantuan kebajikan kepada rakyat dan juga insentif dalam masa yang sama untuk menguruskan ekonomi negara, terutamanya untuk menambahkan lagi pendapatan, dan dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan termasuk untuk merasionalisasikan subsidi dan juga memperkenalkan GST. Di satu pihak kita dapat lihat BRIM mengundang banyak kritikan, walaupun sebenarnya ia telah banyak meredakan keresahan rakyat hasil daripada kenaikan harga barang. Di satu pihak pula, rasionalisasi subsidi ini sebenarnya telah sedikit sebanyak
menyebabkan kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Dan dalam masa yang sama, apabila GST diperkenalkan nanti, bukan sahaja akan menambah beban, bahkan kita bimbang peningkatan pendapatan tidak secepat ataupun sepantas kenaikan kos sara hidup. Jadi soalan saya, adakah kerajaan akan melihat semula apa juga dasar dan program seperti isu-isu yang saya sebut tadi untuk menambah baikkan, kerana kita mahu melihat apa juga dasar yang telah dikenalkan nanti betul-betul menepati, dan kita hendak dalam masa yang sama dapat meningkatkan pendapatan isi rumah. Dan keduanya, Yang Berhormat Datuk Seri, tentang rasionalisasi subsidi ini. Rasionalisasi subsidi sebenarnya telah banyak mengambil hasil daripada kerajaan. Janganlah kacau, kita nak tanya perkara benar, perkara yang nak ditahu oleh rakyat. Ya. Teruskan Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat yang lain, tolong senyap. Ahli Yang Berhormat. Tan Sri Hadi Pertua, Sila. pada tahun lepas subsidi melonjak sampai 45 bilion, melebihi angka peruntukan untuk pembangunan. Tetapi kita mahu melihat adakah kerajaan akan meneruskan rasionalisasi subsidi ini, dan apa caranya dan bila masanya, kerana kita tak mahu rasionalisasi subsidi nanti tidak menepati golongan sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mahu melihat supaya ia tidak membebankan kepada rakyat, dan kita mahu kalau boleh hasil daripada saving ini dapat benar-benar sampai kepada golongan yang tertentu. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, seperti mana saya telah jelaskan, kerajaan adalah komited untuk meneruskan dasar rasionalisasi subsidi. Ini bukan bererti bahawa kita menghapuskan subsidi sama sekali, tetapi kita melakukan satu rombakan pada dasar di mana subsidi secara pukal ataupun broad subsidi, Tuan Yang Ketua, yang berlaku banyak pembaziran dan ketirisan dan menguntungkan golongan berpendapatan tinggi lebih daripada golongan berpendapatan sederhana dan rendah, dan kebanyakan juga ketirisan kerana pelancong-pelancong pun dari segi minyak umpamanya dapat faedah, dan penyeludupan pun boleh dikatakan amat besar berlaku pada masa sekarang. Oleh itu kita mesti menutup ketirisan ini, sebab ketirisan ini merugikan rakyat. Sebab itu kita melakukan pemindahan kepada subsidi bersasar, dan subsidi bersasar termasuklah BRIM, dan kita sedar bahawa BRIM ni perlu dilakukan penambahbaikan lagi. Memang ada hasrat kerajaan untuk berbuat demikian, dan kita sedang mengkaji secara mendalam apakah langkah-langkah penambahbaikan yang sesuai dilakukan. Saya ingin menyatakan juga, Tuan Yang Ketua, bahawa peruntukan untuk pembangunan setahun sekarang ni dalam lingkungan 46 bilion, walhal subsidi dan insentif tahun sudah mencecah 43 bilion. Cuba bayangkan perbelanjaan negara, pembangunan 46 bilion, subsidi insentif 43 bilion. Sudah tentu ini merupakan satu perbelanjaan yang lopsided, Tuan Yang Ketua, ataupun berat sebelah, dan tidak wajar diteruskan kerana tidak boleh kita lakukan cara mampan. Saya, Tuan Yang Ketua, dari segi kerajaan, apabila revenue base kita, Tuan Yang Ketua, asas kewangan kita bertambah lagi, kita berhasrat untuk menambahkan lagi peruntukan pembangunan untuk negara kita.
sebab banyak tuntutan untuk melaksanakan pelbagai projek-projek pembangunan tambahan untuk kebaikan rakyat, terutama sekali untuk Sabah, Sarawak yang perlu kepada pembangunan infrastruktur tambahan. Semestinya kita mesti tambah peruntukan pembangunan. Jadi inilah langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh kerajaan. Kepong. Dato' Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan tambahan. Apakah falsafah yang pokok untuk subsidi ini? Dan selain daripada ketirisan dan pembaziran, apakah kelemahan-kelemahan yang lain dan legasi daripada subsidi dan cara-cara untuk mengatasinya? Dalam kita melakukan rasionalisasi subsidi, kita mesti menentukan sistem jaringan kebajikan kita ataupun social safety net kita ni diperkokohkan. Inilah untuk menjaga kebajikan golongan-golongan berpendapatan rendah, sederhana, rendah. Kerana kalau kita tak lakukan social safety net ini, mereka akan menerima beban yang mungkin mereka merasai tekanan hidup atas sebab kenaikan perbelanjaan yang akan dialami oleh mereka. Jadi kalau kita melakukan rasionalisasi subsidi, kita menjimatkan perbelanjaan kerajaan, dan sebahagian daripada penjimatan itu kita peluaskan dalam bentuk social safety net kepada rakyat teramai, dan di samping itu kita tambah lagi peruntukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan cara seperti ini, negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kita dapat melindungi kesejahteraan rakyat. Sila, Ibu Barat. Terima kasih, Tan Sri. Tan Sri, kami terima baik pandangan kerajaan untuk mengusaha untuk mengadakan balance budget dan hal-hal sedemikian. Tapi saya rasa challenge yang terbesar kepada kerajaan dan kepada rakyat negara ini adalah leakages, di mana arms length dealing tidak dibuat, di mana macam IPP, Independent Power Producer, mendapat subsidi yang tidak rasional langsung. Dan dalam dasar kerajaan yang sedia ada yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat ini, saya nak petik sedikit dari seorang pakar ekonomi yang mengatakan ini, direct to the point. Subsidy reduction makes good economic sense when there is overwhelming proof that part of the money doled out is not reaching the targeted groups. This base argument, while bitter for many, will make sense if the government shows equal resolve in getting a handle on issues pertaining to leakages. Jadi ini menjadi masalah yang pokok dalam hal ini. Jadi apakah usaha yang sedang dibuat oleh kerajaan, short term dan long term, untuk mengatasi isu leakages dalam ekonomi kita? Terima kasih. Tuan Yang Bertua, kerajaan menangani soal ini secara komprehensif. Jawapan saya tadi tertumpu kepada rasionalisasi subsidi. Tetapi seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh kerajaan sebelum ini, kita juga melihat cara kita, perbelanjaan kita untuk memperolehi nilai ataupun value yang lebih tinggi. Umpamanya bagi projek-projek melebihi 100 juta, kita mengenakan value based management, di mana sesuatu projek itu akan dinilai, dan kalau value-nya tambahan tidak ketara, kita kaji semula projek tersebut. Dari segi pembelanjaan kerajaan untuk mengagihkan kontrak sekarang ni kita bagi melalui tender secara terbuka ataupun tender terhad. Dan kalau tender terhad pun, harga itu mesti harga yang boleh diterima oleh kerajaan. Tidak semestinya automatik kita bagi.
kepada mereka. Jadi dengan cara seperti ini, mengetatkan dan menentukan value based management dari segi pembelanjaan kerajaan, kita yakin bahawa kita boleh mengurangkan dengan ketaranya ketirisan dalam pembelanjaan kerajaan. Yang berhormat Tuan V. Sivakumar, Batu Gajah. Soalan saya, soalan nombor 2. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk turut menjawab. Bersekali soalan daripada Yang Berhormat Libaran pada 3 April 2014 nombor 69 memandangkan soalannya berkisar isu yang sama. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pertandingan Rural Business Challenges 2012 telah berjaya mewujudkan hampir 400 peluang pekerjaan baru, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, terutamanya kepada belia luar bandar, dengan jumlah pendapatan bulanan sebanyak RM700 hinggalah RM2,500 sebulan. Di samping itu, lebih 50 orang usahawan baru telah diwujudkan melalui pemenang-pemenang RBC ini. Untuk makluman Yang Berhormat, seramai 31 orang belia telah berjaya memenangi pertandingan ini sejak 2 tahun penganjurannya bermula pada tahun 2012. Di mana 6 orang dari Perak dan 3 orang masing-masing dari Selangor, Pahang, 7 orang dari Sabah, 3 orang dari Kedah, 2 orang masing-masing dari Terengganu dan Kelantan, 3 orang dari Johor dan seorang masing-masing dari Melaka dan Pulau Pinang. Pertandingan Rural Business Challenges ini telah berjaya menarik minat sejumlah 769 penyertaan dari golongan belia seluruh Malaysia semenjak 2 tahun penganjurannya bermula pada tahun 2012. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 52 penyertaan datangnya dari negeri Sabah sahaja, di mana seramai 7 orang daripadanya telah berjaya memenangi geran perniagaan berjumlah 2.9 juta untuk maklumat Yang Berhormat Libaran. Terima kasih. Sila, Tuan Gajah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah berkaitan dengan objektif program Rural Business Challenge ini. Saya nampak bahawa ia mempunyai objektif serampang 2 mata, iaitu mengurangkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar, dan satu lagi menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar. Tetapi walaupun program-program seperti ini dilakukan oleh kerajaan dan oleh pihak kementerian, tetapi saya nampak masih terdapat penghijraan yang berleluasa daripada luar bandar ke bandar. Dan sebagai contoh, kalau kita pergi ke kampung-kampung baru, kalau kita pergi rumah ke rumah, kita tengok yang masih tinggal di kampung-kampung baru ialah orang-orang tua, warga emas sahaja. Anak-anak muda, belia kita semua nak berpindah pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Johor Bahru, nak pergi ke Singapura dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu sama ada program-program yang dilakukan oleh kerajaan seperti program Rural Business Challenge ini sebenarnya benar-benar dapat menyelesaikan masalah penghijraan ini, sebab itu adalah objektifnya. Dan adakah kerajaan masih bercadang untuk meneruskan program-program seperti ini? Saya juga ingin mengetahui, selain daripada program Rural Business Challenge ini, apakah langkah-langkah kerajaan yang lebih kondusif untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih baik di kawasan-kawasan luar bandar? Dan saya juga merasakan bahawa apa jua program-program ataupun projek-projek yang dilakukan oleh kerajaan melalui pembangunan luar bandar, ia tidak diberitahu kepada wakil rakyat. Wakil rakyat di kawasan itu, sama ada ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, dia tidak tahu tentang projek-projek yang dilaksanakan. Saya rasa adalah baik kalau program-program seperti ini juga diberitahu kepada wakil rakyat supaya ia boleh dilakukan secara bersama untuk pembangunan di kawasan luar bandar. Apa pandangan daripada Menteri berkaitan dengan cadangan saya itu? Terima kasih. Terima kasih Tuan Di-Pertua, banyak soalan dia. Pertama yang saya nak jawab berhubung kait dengan sama ada penghijrahan ini dapat kita lakukan supaya belia-belia khususnya masyarakat luar bandar tidak akan ke dalam bandar. Fenomena
penghijrahan ini bukan hanya dalam negara kita, di banyak negara tamadun manusia itu dalam Islam pun ada, dan kita galakkan, bukan tak digalakkan. Cuma kebimbangan kerajaan ialah bila mana kita dapati jumlah peratusan masyarakat luar bandar berhijrah ke dalam bandar itu semakin meningkat tahun. Kerana kita sedar dan tahu tarikan dia banyak komponen dia yang telah membolehkan dan menarik masyarakat luar bandar ke dalam bandar. Selain daripada peluang perniagaan, peluang pekerjaan, hiburan, berbagai-bagai, ya, yang mereka dapati bahawa itu sebahagian komponen yang menjadi tarikan. Kalau di negara barat pula berbeza. Contohnya kalau di United Kingdom, dah ada orang Inggeris yang berhijrah bukan daripada bandar, berada di negara-negara Eropah lain, berhijrah sampai ke Perancis, sampai ke Europe oleh kena tekanan kos harta yang berada di United Kingdom, di London contohnya, dah meningkat begitu tinggi sangat. Jadi ini merupakan satu fenomena di peringkat terbangsa. Walaupun demikian, pihak kerajaan dalam GTP yang kita nak laksanakan ini 4 komponen yang cukup penting kepada kita, iaitu inisiatif kerajaan persekutuan bersekali dengan kerajaan negeri. Ya, it must be federal and state driven program yang ada, seperti yang kita lakukan corridor development yang ada, dan juga termasuk beberapa program seperti agropolitan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan menerusi KKLW. Banyak lagi inisiatif di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, ya, termasuklah masalah air yang kita hadapi juga di Selangor, ya, it is nothing to do with politik, tapi kita nak bantu negeri Selangor. Itu yang kita bagi peruntukan berbilion ringgit mengatasi masalah ini. Kalau dah diselesaikan lebih awal, 3 tahun saya ingat masalah air di Selangor ini dapat diatasi. Yang keduanya dari segi persoalan sama ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat belia khususnya. Kerana ini objektif yang kita nakkan, ya, kerana ini merupakan tenaga yang cergas, ya, very dynamic, very dedicated some of them, yang kita katakan dengan izin belia-belia yang dah ada kelulusan dari, dah ada minat mereka yang berkecimpung dalam dunia perniagaan, yang kemungkinan perlu bantuan masalah dari segi financing, masalah dari segi marketing, masalah dari segi market linkages, masalah dari segi branding yang ada. Dan ini perlu dorongan dan bimbingan daripada pihak kerajaan untuk membolehkan mereka dapat kita lonjatkan. Dan itu yang saya sebutkan tadi, tarikan yang ada, alhamdulillah, dah pun meningkat. Pada tahun ini saja, kita mula daripada insyaAllah 1 hari bulan April, kita pelawar, tapi akan berakhir pada 30 hari bulan April ini, dan ada 3,000 minat yang dilahirkan oleh usahawan-usahawan daripada semua belia-belia, datangnya daripada Bumiputera, daripada masyarakat Cina, masyarakat India. Tapi kita akan tapis mereka, ya, berdasarkan bukan oleh kehendak negerinya, bukan oleh kehendak kaumnya, quality of project yang mereka tampilkan, ya, salurkan kepada pihak KKLW untuk membolehkan kita dapat menafis. Pertama ialah supaya kita boleh lonjatkan perniagaan mereka, ya, profit, ya, yang mereka boleh tambah daripada perniagaan yang awal. Keduanya dari segi jobs opportunity, ya, peluang pekerjaan yang mereka akan lahirkan dalam pertandingan ini juga menjadi kriteria yang kita tekankan. Ketiganya dari segi business chain, ya, supply chain yang ada, peluang-peluang perniagaan yang mereka akan lahirkan di peringkat luar bandar. Ini merupakan di antara komponen yang kita tekankan bagaimana kita nak pastikan supaya pemenang-pemenang, contohnya pemenang seorang Hazlin yang mengeluarkan coklat daripada negeri Kedah, Sungai Petani di situ. Dan saya dapati anak-anak yang dibimbingnya, anak-anak OKU pun ada. Dan saya bersempatan untuk melawat projek ini, dan tempiasnya kepada belia-belia itu cukup besar, ya. Mungkin kepada kita di bandar taklah besar sangat, ada yang dahulu tak ada kerja langsung, dah dapat peluang perniagaan, dah dapat gaji, ya, 700 sehingga 2,500. Dan kita tak kisah ianya kawasan pembangkang tak pembangkang ke, Sungai Petani punya ahli parlimen ada sini, tapi niat kita ialah untuk membantu masyarakat luar bandar supaya kita dapat imbangi pembangunan yang ada dan mengelakkan penghijraan masyarakat luar bandar ke dalam bandar ini. Walaupun ia bukannya kerja yang mudah, ya, untuk kita nak halang, kerana tarikan kemudahan-kemudahan berbagai di peringkat bandar ini cukup besar, ya. Itu yang kita nakkan. Kita pun berhadapan dengan masalah di dalam bandar itu congested, dengan tekanan memerlukan perumahan, memerlukan pengangkutan berbagai-bagai. Jadi untuk mengurangkan bebanan ini kita perlu mengimbangi
ya, dari segi pembangunan yang ada, ini merupakan di antara komponen yang kita sedang lakukan. Yang keduanya dari segi 4 komponen tadi, koperasi, ya, kita galakkan di peringkat 2 bandar, ya, dan Rural Business Challenge, ini di antara perkara, ada 4 komponen yang kita tekankan dalam program GTP untuk membolehkan supaya pembangunan kawasan luar bandar dapat kita tingkatkan, dan kita akan teruskan. Soalan yang akhir, kita akan teruskan pertandingan ini sebagai satu dorongan dan galakan, dan juga membangunkan kawasan-kawasan luar bandar dengan projek-projek yang berbagai, ya, bukan hanya daripada sudut pertaniannya, bahkan juga dari segi industrinya, dari segi pelancongannya, itu sebahagian daripada sektor-sektor yang kita galakkan. Terima kasih Tuan Dipertua. Baling. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Datuk Menteri kerana hadir hari ini dalam sesi soal jawab. Pertama sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniah di atas kemenangan di Balingian kerana kerja kuat Datuk Seri sebagai Menteri bertanggungjawab di sana. Keduanya, saya ucapkan syabas dan tahniahlah kepada kementerian kerana dapat melakukan satu lagi transformasi, iaitu program Rural Business Challenge. Saya di sini sudah semestinya saya nak memperjuangkan rakyat saya di Baling dan khususnya di Sik, Padang Terap dan sebagainya, rakan-rakan di Greek. Ini berkaitan dengan harga getah. Kalau Yang Berhormat Menteri dia maklum, saya pun dah terima beberapa jawapan bertulis daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan kekangan yang kita hadapi di kawasan, khususnya kawasan besar, pekebun-pekebun kecil getah seperti kawasan saya di Baling. Pada Sulong pun nak tambah. Jadi saya ingin bertanya soalan dengan Yang Berhormat Menteri. Adakah cadangan Datuk Menteri boleh memperluaskan, iaitu Rural Business Challenge dalam Yang Berhormat Menteri sendiri sebutkan tadi, agar akan memperluaskan lagi, bukan setakat beri peluang kepada anak-anak muda. Saya ingin tanya soalan, sama ada tak bantuan kepada pekebun-pekebun kecil getah ini. We have another alternative, dengan izin. Peluang yang satu lagi, peluang kedua untuk mereka melaksanakan perniagaan-perniagaan kecil untuk menampung sara hidup mereka, kerana kita tahu harga getah sedang merudum turun, sehingga kan kawan-kawan belah sana nak buat satu program besar-besaran di Baling. Selamat datanglah pada 5 hari bulan ni, mereka nak buat himpunan. Kononnya harga getah tidak dapat dikawal oleh kerajaan Barisan Nasional. Jadi soalan saya, bagaimana kaedah Kementerian Luar Bandar kerjasama dengan peladangan dan komuniti boleh kerjasama bagaimana untuk mengangkat martabat, memberi ruang dan peluang kepada rakyat khususnya di Baling yang sedang menderita dalam konteks harga getah yang begitu turun dengan dahsyatnya, tidak ada bantuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling, Tuan Yang Dipertua. Ini yang saya sebutkan tadi di antara langkah-langkah GTP yang dilakukan oleh kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu bekerjasama dengan rapat untuk memastikan kita boleh membangunkan kawasan-kawasan luar bandar. Dan kita sedar dan tahu komponen komoditi ini merupakan satu komponen yang harganya kita tidak boleh tentukan. Dia ditentukan oleh pasaran antarabangsa dan dia agak tak menentu dari masa ke semasa, apatah lagi dalam keadaan bukan hanya ekonomi dunia yang semakin mencabar, di Eropah khususnya, di antara negara-negara permintaan dia cukup tinggi, bahkan juga dalam keadaan cuaca yang semakin berubah, tak menentu, dan sudah pasti hasil keluaran produktiviti getah ni juga akan ada implikasi dia. Bahkan dengan itu, pihak kerajaan dari masa ke semasa membantu masyarakat pekebun kecil kita, bukan hanya daripada sudut kita katakan mitigate dengan izin, supaya tekanan, ya, bila mana harga ni menurun, langkah-langkah bagaimana memastikan supaya ada cushioning dia, tekanan dia tak akan membebankan masyarakat pekebun kecil kita. Bantuan berbagai yang diberikan oleh pihak kerajaan, di antaranya subsidi, baja yang kita bagi bantuan, latihan-latihan pendekatan bagaimana supaya torehan dan benih-benih getah contohnya, yang kita nak pastikan supaya klon yang bertepatan, bersesuaian dapat kita tanam. Kena geographical position dalam negara kita ni, ada setengah negeri yang tak bersesuai kita tanam getah, ada setengah negeri bersesuaian untuk tanam getah. Tapi malangnya oleh kena keadaan cuaca yang begitu tidak menentu, saya yakin Baling pun akan berhadapan dengan masalah produktiviti kemungkinannya. Dan pihak kementerian sedang mengambil beberapa langkah
bersekali dengan Kementerian Komoditi Datuk Dr. Sungguh untuk memastikan supaya kita mengurangkan bebanan pihak pekebun kecil. Satu jangka pendeknya, yang satu jangka panjangnya. Dan ini saya dah utarakan kepada pihak pimpinan atasan kita dan kita tunggu bagaimana langkah-langkah yang saya yakin boleh mengurangkan, ya. Dan Dia ada pekebun kecil dan penoreh getah. Ya. Dia ada dua kategori yang Bapak Menteri, ya. Saya tahu pasal pekebun kecil ni ada yang menoreh. Ada yang pekebun kecil yang memiliki tanah, dia tak toreh, dia bagi subkontrak. Bagi kontrak kepada orang-orang lain. Ini merupakan dia hampir 245,000. Sebenarnya 325,000 pekebun kecil di seluruh negara kita. Hampir lebih daripada 70% merupakan penoreh yang milik sendiri, manakala yang lain pekebun, ya, memiliki tanah itu juga merupakan penoreh. Dan insyaAllah, ya, yang berhormat Baling, pihak kerajaan akan mengambil langkah-langkah. Bayangkanlah, ini usaha kerajaan yang sedang kita lakukan dalam keadaan harga komuniti menurun, subsidi yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Pihak kerajaan akan mengambil langkah-langkah. Saya maklumkan kepada Baling, jangan bimbang sangatnya. Jadi saya berharap sungguh kepada pekebun kecil, ya, bersabar, kita akan lakukan yang terbaik untuk mengurangkan bebanan mereka. Janganlah ikut langkah-langkah yang boleh memudaratkan, yang tak akan boleh menyelesaikan sebarang masalah. Apa yang penting kepada kita ialah pastikan supaya kita sambut seranan pihak kerajaan apa sebenarnya yang boleh memberi jangka panjang manfaat kepada pekebun kecil ini. Terima kasih banyak. Yang berhormat Datuk Seri Rizan Marikan bin Naina Marikan, Kepala Batas. Tan Sri, betul soalan saya nombor 3. Terima kasih Tan Sri Ketua yang berhormat Kepala Batas. Untuk makluman alian yang berhormat, kerajaan secara berterusan berusaha untuk meningkatkan tahap kecekapan tenaga di bangunan-bangunannya. Dalam meneruskan usaha ini, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan kontrak prestasi tenaga atau dengan izin Energy Performance Contract, EPC. EPC merupakan satu bisnes model bagi mencapai pengurusan tenaga yang cakap di bangunan-bangunan kerajaan. Pelaksanaan EPC akan melibatkan pihak swasta, yaitu Energy Service Company, ESCO dengan izin. Pelaburan dan jaminan penjimatan tenaga melalui EPC ini akan ditanggung sepenuhnya oleh ESCO. Pembayaran balik kepada pelaburan ESCO akan dibuat melalui jumlah penjimatan sebenar yang diperolehi daripada penjimatan bil listrik sesebuah bangunan berdasarkan kepada perjanjian perkongsian tujui di antara ESCO dan agensi kerajaan yang terlibat. Pelaksanaan EPC yang berkesan dipantau oleh Suruhanjaya Tenaga melalui pendaftaran ESCO serta khidmat nasihat. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan akan mempergiatkan lagi usaha bagi meningkatkan penjimatan kos utility tenaga di bangunan-bangunannya dengan pelaksanaan audit tenaga dan retrofit kecakapan tenaga. Dalam tahun 2014, audit tenaga bagi mengenal pasti potensi penjimatan akan dilaksanakan di bangunan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pembangunan, Kementerian Belia dan Sukan, dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Manakala aktiviti retrofit kecakapan tenaga akan dilaksanakan di bangunan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sumber Manusia. Kerajaan juga telah memutuskan supaya bangunan-bangunannya melaksanakan penjimatan bil tenaga sebanyak 5% pada tahun 2014. Pencapaian penjimatan ini merupakan salah satu key performance indicator KPI dengan izin kepada semua ketua setiausaha kementerian dan ketua perkhidmatan. Manakala ketah akan memantau pelaksanaan usaha ini. Terima kasih. Kepala Batas. Terima kasih Tan Sri Betul, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Banyak perkara yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Menteri yang saya nak tanya dalam soalan tambahan, dan ia memberi juga kelegaan pada saya bila mana kerajaan telah menggunakan EPC dan juga audit tenaga pada kementerian-kementerian. Kerana ini amat penting, kerana energy efficiency ini sebagaimana yang pernah disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ia boleh menyumbang kepada penjimatan
dan sekaligus membawa kepada penambahan kepada GNI, Gross National Income, sebanyak 14 bilion by 2020 kalau ia dilaksanakan secara cekap. Dan kebanyakan kerajaan bil-bil elektrik ataupun penggunaan tenaga yang dibuat pada waktu ini yang mungkin belum sampai ke tahap piawaian yang begitu cekap adalah amat tinggi. Antaranya Kementerian Kesihatan sahaja pada tahun 2012 kadar bil elektrik adalah 115 juta. Itu tidak mengambil kira hospital-hospital kecil dan juga klinik-klinik kecil. Jadi saya nak tanya, apakah daripada jawapan yang diberi oleh menteri tadi dengan pengenaan 5% penjimatan oleh setiap kementerian, apakah kementerian tidak mau melihat ada negara-negara tertentu yang menggunakan satu master plan yang lebih berkesan, antaranya Australia yang menggunakan apa yang disebut sebagai EEGO, Energy Efficiency in Government Operation Policy, yang telah meletakkan KPI mereka 25% setiap kementerian. Dan setiap tahun kementerian-kementerian tersebut akan memberi pelaporan tentang berapa banyak penjimatan yang berlaku dan dimasuk juga dalam laporan Ketua Audit Negara, yang mana sekaligus penjimatan ini juga merupakan secara langsung atau tak langsung, ia juga merupakan sebagai pendapatan tambahan kepada kerajaan. Saya rasa moving forward untuk menjadi developed nation, saya rasa ini adalah antara pendekatan yang baik. Dan saya nak tanya menteri, apakah pihak kerajaan, kementerian tidak berhasrat untuk menjadikan dia sebagai salah satu komponen penting master plan dan sekaligus komponen penting dalam National Austerity Policy, dasar penjimatan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas atas cadangan yang begitu baik tadi. Beberapa perkara yang dibangkitkan saya sentuh dua saja. Satu dari segi peratusan 5% yang telah pun dilaksanakan, dan pihak kita sedia maklum di dalam perkara ini bahwa ini sudah mulai berjalan. Penjimatan seperti mana yang disentuhkan tadi amat tinggi jika ini dapat dilaksanakan, dan ini telah ditetapkan sebagai KPI KSU bagi tahun ini. Bagi 2 bulan yang baru lepas setelah ini dilaksanakan, daripada 25 kementerian misalnya yang telah pun mula mengambil langkah-langkah penjimatan, saya melihat bahwa keperkesanannya adalah begitu bukan juga memuaskan, tetapi melihat sesuatu yang boleh dikatakan telah mulai banyak implikasinya dari segi penurunan bil-bil elektrik. Misalnya Kementerian Wilayah Persekutuan menurun bilnya pada bulan Januari berbandingkan bulan sebelum itu dengan 19%. Dan satu lagi kementerian dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menurun 16,4%. Kementerian Pengangkutan menurun 13,8%, dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang menggunakan banyak ekon karena banyak komputer sistem yang di situ 12%. Jadi nampaknya dari segi itu pun mulai ketara keseluruhannya. Dari segi sentuhan tadi mengenai dengan master plan, saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahwa kita telah meneliti sebenarnya Australian case dengan izin, dan kita dalam peringkat terakhir untuk melaksanakan plan tindakan kecakapan tenaga bagi negara kita. Dan ini dijangka boleh menjimatkan sejumlah 50,000 gigawatt dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Dia terlewat sedikit karena pada mulanya ada cadangan asal untuk menjadikan dia satu undang-undang. Tapi apabila kita telitikan bahwa perihal mengenai dengan master plan ataupun tindakan kecakapan tenaga boleh dimasukkan dalam akta sedia ada, yaitu akta Electricity Supply Act 1990, karena di bawah 4 section di situ dan membolehkan menteri untuk memasukkan perihal standards dan specification dan practices yang boleh menurunkan atau meningkatkan kecakapan tenaga. Jadi setelah ini sudah selesai,
Maka plan kecakapan tenaga ini kita bercadang untuk lancarkan dalam beberapa bulan ini setelah taklimat-taklimat diberi, dan dengan itu piawaian-piawaian yang ditetapkan serta accompanying regulations telah selesai disediakan. Terima kasih. Bakri. Terima kasih Tan Sri Speaker memberi peluang kepada Bakri tanya soalan kepada Menteri. Di sini saya nak tanya Menteri, adakah mencapai sasaran kejayaan pelaksanaan konsep kecekapan tenaga di bangunan kerajaan? Jika tak mencapai, siapa yang bertanggungjawab? Minta penjelasan. Terima kasih. Muhammad Bakri, terima kasih. Tapi sebahagian itu telah saya jawab tadi. Dari segi sasaran 5% penurunan dari segi 204 tahun 2014 ini dibangun bangunan kerajaan, saya katakan tadi pegawai yang bertanggung jawab adalah KSU sendiri sebagai setiap kementerian sebagai sebahagian daripada KPM mereka. Saya dalam masa itu saya ingin mengatakan di sini bahawa sebenarnya bagi monitoring kita untuk 105 bangunan kerajaan dari segi penjimatan tenaga, saya ingin katakan di sini bahawa dari segi 12 bangunan di Putrajaya, target penjimatan pada waktu itu adalah 10%, tapi sebenarnya mereka telah mencapai 11,7%. Dan bagi 93 bangunan yang di luar daripada Putrajaya, 46 bangunan telah mencapai penjimatan elektrik sebanyak 8%, manakala 47 bangunan lagi telah menunjukkan peningkatan penggunaan elektrik sebanyak 6,5, yaitu tiada penjimatan. Pihak SEDA dan pihak kementerian sedang meneliti semuanya ini dan ingin mencari jalan untuk membantu kementerian-kementerian tersebut kenapa tidak dapat mencapai sasaran dari segi menurunkan kadar penggunaan bil elektrik mereka. Antaranya yang Tan Sri yang dipertua adalah perihal penubuhan jawatan kuasa pengurusan dan kecakapan tenaga di perintah kementerian belum lagi dikemas kini, dan ini antaranya sebab-sebab juga di beberapa tempat bangunan-bangunan dah tua, jadi nak buat perubahan untuk menjimatkan tenaga itu mahal dari segi retrofit dan seterusnya. Jadi ini antaranya halangan-halangan bagi kementerian ataupun jabatan yang belum mencapai sasaran. Pihak kementerian Ketah dan SEDA dan ST kita akan pantau untuk membantu mencapai penjimatan yang lebih memuaskan. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Idris bin Haji Ahmad, Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, penggunaan automated teller machine ataupun ATM mula diperkenalkan di negara ini pada tahun 1981. Mengikut rekod polis kes kecurian mesin ATM, Tan Sri Yang Dipertua, mesin itu sendiri yang dicuri. Yang dilapor pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 kes dan pada tahun 2013 pula sebanyak 5 kes. Manakala statistik kesalahan berkaitan dengan mesin ATM, iaitu kecurian, buka, pecah dan sebagainya itu, pada tahun 2012 adalah sebanyak 54 kes dan pada tahun 2013 sebanyak 78 kes. Terima kasih Tan Sri. Bergantang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Menteri. Pelik tapi benar, ATM yang besar dan berat ni pun orang boleh curi. Soalan saya ialah, ada kes kecurian, adakah kes kecurian ATM mesin ini membabitkan juga pengawal keselamatan yang tidak memenuhi piawai
sebagai anggota keselamatan, terutamanya yang membabitkan pengawal keselamatan itu dari kalangan tenaga-tenaga buruh asing. Kalau masih ada, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kementerian terhadap penggunaan pengawal keselamatan itu dari kalangan orang-orang asing dan juga yang tidak memenuhi piawai sebagai anggota keselamatan? Terima kasih. Tan Sri, sebenarnya kita membuat persediaan untuk menjawab berhubung dengan teller machine ATM. Tapi soalan yang berhormat ni berhubung dengan pegawai anggota keselamatan. Tapi walau bagaimanapun bahawa kementerian sedang mengkaji semula dan membuat vetting dan juga membuat auditing kepada semua syarikat kawalan keselamatan di negara ini, dan dalam keadaan sedemikian kita memastikan supaya tiap-tiap pengambilan anggota untuk menjadi ahli ataupun menjadi anggota syarikat kawalan keselamatan ini hanya dilantik daripada dua jurusan masyarakat, iaitu yang pertama orang Nepal yang pernah mempunyai pengalaman ketenteraan, dan yang kedua masyarakat setempat. Dan dalam masa yang sama juga pihak polis telah meminta pihak bank bekerjasama dengan pihak polis supaya tidak mengambil orang sewenang-wenangnya untuk menjadi penjaga keselamatan ataupun pengawal keselamatan di bank-bank mereka, dan hanya mengguna orang yang mendapat pengesahan daripada syarikat-syarikat yang telah diaudit oleh pihak KDN. Terima kasih, Yang Hormat. Sila, Tabaruk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan pada soalan ini. Apabila kita bercakap mengenai kecurian, sama ada kecurian mesin ATM itu sendiri ataupun kecurian wang di dalam mesin ATM itu, kita dapati pelbagai modus operandi telah dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Antaranya yang dilaporkan apabila pihak polis menahan pelancong luar negara pada akhir tahun lepas, katanya daripada Eropah, yang mana dia datang ke negara kita ini dengan bawa satu dipanggil skimming device, alat yang diletakkan di mesin ATM itu yang boleh mengimbas nombor PIN dan juga nombor kad ATM. Diletakkan di situ, kemudian dia buat clone kad ATM dan melalui itulah dia mencuri wang. Dan yang keduanya, saya nak tahu juga mengenai mungkin dasar kerajaan yang membenarkan penempatan mesin ATM di dalam supermarket ataupun hypermarket, yang mana dua kes telah dilaporkan, satunya di hypermarket Carrefour di Wangsa Maju, yang keduanya di Giant di Taman Permata. Yang pertamanya melibatkan kecurian wang 1.17 juta, yang keduanya RM80,000. Apakah, soalan saya, apakah dasar kerajaan mengenai penempatan mesin ini dalam hypermarket yang menjadi satu temptation, dorongan untuk pencuri masuk dalam hypermarket itu dan mencuri duit daripada ATM itu? Dan juga yang pertama tadi, apa langkah kerajaan lah untuk mengesan ataupun mengambil tindakan agar perkara-perkara penipuan di ATM seumpama tadi terus dilakukan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya soalan ni baik dua-dua, Yang Berhormat. Yang pertama, soalan berhubung dengan satu alat untuk mengimbas macam mana boleh seseorang itu membaca kunci untuk ATM automatic teller machine tu. Tetapi dalam rangka pendapat polis, belum kita terdapat mesin-mesin ini diguna pakai untuk mencuri. Kes-kes yang saya sebutkan tadi, iaitu berhubung dengan kes kecurian di ATM sebanyak 54 pada tahun 2012 dan 78 kes pada tahun 2013.
Jadi dalam masa yang sama kita juga mempunyai kepayahan untuk mengesan alat-alat sedemikian dibawa ke dalam negara ini, kerana dia boleh dibawa dalam cara apa saja pun, dan mengguna kotak-kotak dan sebagainya diimport oleh pihak-pihak peniaga ke negara ini. Jadi memang payah untuk polis, custom, immigration, pihak-pihak penjaga sempadan kita, border security kita, untuk menjaga alat ini boleh masuk ke Malaysia. Saya menerima hakikat, Yang Berhormat. Yang kedua, Yang Berhormat, soalan Yang Berhormat berhubung dengan dasar kerjaan. Sebenarnya bukan dasar kerjaan Yang Berhormat Tan Sri untuk meletak di mana tempat teller machine kita buat. Sebenarnya ini adalah di antara pihak perbankan dengan syarikat-syarikat yang perlukan kemudahan ATM ataupun macam pasaraya dan sebagainya itu, dan juga bank negara yang memberi kebenaran untuk mereka meletakkan mesin itu apabila dibohon oleh dua pihak ni tadi. Jadi walau bagaimanapun pihak bank negara pada tahun 2000 telah membuatkan garis panduan tertentu untuk menjaga keselamatan ATM ini. Umpamanya tiap-tiap ATM yang dipasang itu mestilah mempunyai CCTV yang baik. Kedua, memasangkan sistem penggera yang ada di sana. Apabila mesin ini diganggu ataupun dibuka, dia akan berbunyi. Dan yang ketiga, supaya mengambil langkah-langkah pemasangan tempat-tempat yang tertentu untuk mengelak dari percubaan kecurian dan menggunakan material yang lebih baik lagi. Banyak lagi langkah-langkah yang telah dibuat kerana kerjasama di antara pihak bank negara dan juga pihak polis, dan mengenal pasti premis-premis yang dipinta oleh pihak bank kepada pihak-pihak kedai, umpamanya nak mengadakan ATM ini. Sebenarnya ATM ini untuk kemudahan orang ramai, ialah permohonan orang ramai juga diambil kira, dan keselamatan itu juga diambil kira, dan langkah-langkah yang boleh mengurangkan sumber keuangan yang diletak di dalam ATM itu sendiri. Jangan banyak sangat wang disimpan di sana. Dan lokasi ATM itu sendiri juga ditentukan di antara pihak bank dan pihak pihak apa nama ni, pihak tuan punya premis tu. Juga menasihatkan supaya menggunakan menggunakan satu ATM machine yang payah hendak dibuka menggunakan kuasa bateri bagi memastikan sistem penggera dan sistem beroperasi walaupun tanpa bekalan elektrik. Dia mempunyai generasi sendiri, kuasa sendiri. Pemasangan penggerak api berdekatan ATM juga mengesan rompakan yang menggunakan oksikata. Prosedur penghantaran wang oleh syarikat-syarikat keselamatan perlu dikaji semula oleh pihak institusi perbankan supaya tidak ada kebocoran maklumat kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi Yang Berhormat, dalam masa yang sama polis juga telah memberi laporan kepada pihak bank negara, iaitu kelemahan-kelemahan yang didapati, iaitu umpamanya CCTV yang menggunakan bukan high definition gambar, bukan high definition. Ini juga telah diberitahu kepada pihak perbankan. Lokasi penempatan mesin ATM yang terpencil kurang sesuai. Dan yang ketiga, kurang kawalan keselamatan. Struktur pembinaan mesin ATM tidak kukuh. Umpamanya dahulu Yang Berhormat, kita letakkan mesin ATM di atas satu tempat yang mana boleh disuduk dekat bawah dia supaya diangkat ke dalam lori dan dibawa keluar. Tapi sekarang ATM mesin itu mestilah diletak di atas satu tapak yang mana tidak boleh disudut sedemikian sahaja. Jadi banyak garis panduan telah dan satu lagi yang keempat, kelima, iaitu kurang pencahayaan. Jadi Yang Berhormat, ada satu lagi, semenjak penangkapan dua kumpulan, satu di Johor yang dijangka polis telah menyelesaikan 28 kes kecurian teller machine, dan juga penangkapan satu kumpulan di Kuala Lumpur, menunjukkan ada fakta-fakta menunjukkan bahawa kecurian ATM ini amat berkurangan sebab merangkapan dua kumpulan yang tersebut. Terima kasih Tan Sri.
Masih yang berhormat Tuan Haji Zainuddin bin Ismail Jelebu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, agenda transformasi nasional bertujuan untuk meningkatkan gerakan usaha bersepadu bagi menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 dengan mengekal dan meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat berteraskan 5 program utama iaitu program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi, program transformasi sosial dan program transformasi politik serta termasuk yang paling terkini seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan yang juga Perdana Menteri sebentar tadi di Dewan ini iaitu program transformasi fizikal. Pelaksanaan agenda transformasi nasional ini pula diperkukuhkan dengan 7 bidang keberhasilan utama, 12 bidang keberhasilan ekonomi negara dan 6 inisiatif pembaharuan strategik. Seperti yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum dan telah banyak yang telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, agenda transformasi nasional ini adalah program berterusan. Namun begitu, antara pencapaian agenda transformasi nasional yang dapat saya kongsi di Dewan Yang Mulia ini adalah 1. Peningkatan sistem penyampaian dan kecekapan di sektor perkhidmatan awam. 2. Pendapatan negara kasar PNK per kapita negara telah meningkat daripada $7,059 pada tahun 2009 kepada $10,060 pada tahun 2013. Manakala sejak tahun 2009, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK telah meningkat secara puratanya sebanyak 5.7% tahun. Selain itu, negara telah berjaya menarik pelaburan swasta secara berterusan dalam tempoh 3 tahun yang lepas, mencatatkan kadar pertumbuhan pelaburan swasta sebanyak 3 kali ganda semenjak ETP dilancarkan, iaitu peningkatan sebanyak 15.31% bagi tahun 2010 hingga 2013 berbanding 4.7% bagi tempoh 2008 hingga 2010. Ini menyaksikan pelaburan swasta melebihi sasaran awal iaitu sebanyak 148.4 bilion dengan mencapai sejumlah 161.12 bilion di mana mencatatkan lebihan sasaran sebanyak 8.6%. Melalui program NKRA mempertingkatkan pembangunan luar bandar. Seramai 4.5 juta penduduk luar bandar berjaya memperbaiki mutu kehidupan mereka melalui peningkatan akses kepada keperluan asas seperti bekalan elektrik 24 jam, bekalan air bersih, jalan berturap dan rumah berkualiti. Manakala dalam bidang pendidikan pula, enrolment prasekolah meningkat daripada 71.5% kepada 81.7%, di mana sebanyak 5,825 prasekolah baru dan 2,525 pusat penjagaan kanak-kanak baru telah dibuka. Pada tahun 2013, seramai 34,552 pelajar prasekolah daripada keluarga berpendapatan rendah telah menerima bantuan yuran daripada kerajaan berjumlah 29.33 juta. Kerajaan amat menyedari bahawa agenda transformasi nasional ini tidak akan berjaya tanpa sokongan daripada semua pihak termasuk di kalangan pemimpin masyarakat, pihak swasta, NGO dan rakyat jelata. Justru usaha memupuk pemahaman di kalangan rakyat kepada agenda transformasi nasional ini sentiasa digerakkan. Antara inisiatif yang dijalankan ialah hari terbuka di bandar-bandar besar dengan mengadakan pameran secara besar-besaran atau perbincangan secara berkelompok di peringkat negeri, sesi taklimat, perkembangan ETP 2 kali setahun, town halls dengan izin ataupun sesi perjumpaan, periklanan dalam media cetak dan elektronik, rancangan di radio, serta pengeluaran video, buku dan risalah. Ini tidak termasuk penggunaan media sosial seperti Twitter dan Facebook. Usaha-usaha ini dilakukan dengan harapan ianya dapat memastikan semua pihak lebih memahami program-program yang sedang dijalankan. Terima kasih. Jelbo. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Daripada jawapan Yang Berhormat Menteri jelaslah menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa mencari jalan berusaha memperkenalkan kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan baru
dalam meneraju negara bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan membawa negara ke satu tahap yang lebih tinggi di masa hadapan. Tadi pun Yang Amat Berhormat Pekan telah menjelaskan dengan terperinci dan terang. Jadi Yang Berhormat Pekan selaku peneraju atau ketua utama negara, pemerintah, jelas mempunyai clarity of mind dengan izin tentang kemana arah negara mau dituju dan apa yang mau dicapai untuk rakyat, yang baik untuk rakyat, yang baik untuk negara, dengan memperkenalkan program transformasi yang mencakupi segala bidang yang terkini, yang politik, ekonomi dan sebagainya seperti yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Jadi saya tentu percaya bahawa kerajaan mempunyai satu mekanisme atau kaedah pemantauan. Jadi soalan saya, apakah kaedah-kaedah yang diguna pakai bagi mengukur pencapaian program transformasi ini supaya ia bersifat saintifik, boleh diuji dan seterusnya boleh digunakan untuk menambah baik kepada semua program-program transformasi yang mencakupi berbagai bidang ini, kerana ia merupakan satu proses yang berterusan. Jadi mohon Menteri memberi penjelasan tentang kaedah-kaedah dan mekanisme monitoring kepada program-program ATP kerajaan ini supaya kita dapat jelas dan faham dan akhirnya kita menerima laporan yang diberi petunjuk tentang kejayaan-kejayaan dan pencapaian tadi adalah benar dan ia merupakan sesuatu yang boleh diuji secara saintifik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelbu. Jawapan mudah. Pada saya ini ada satu buku yang dikeluarkan oleh APU di mana semua kementerian dan jabatan yang telah pun bersetuju atas inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan akan diukur dan diberikan peratusan pencapaian. Dan mengikut perunding bebas Frost Sullivan yang membuat kaji sidik mengukur keberkesanan program transformasi ini telah memberikan sebanyak 82%. Dan saya akan kongsi buku ini sebab sangat tebal dengan cara kaedah pengiraan yang mana tidak ada yang terlepas daripada sasaran yang diberikan. Dan saya rasa suka saya nyatakan di sini, Malaysia satu-satunya negara yang menetapkan tatapan sasaran kerja kepada kaki tangan awam sebagai contoh untuk kita capai, kerana saya setuju Yang Berhormat Jelbu, kita ada tugas, kita ada matlamat dan kita tidak mahu dilengahkan dan diganggu untuk mencapai matlamat tersebut. Terima kasih Tan Sri. Sila, pegang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sungguh pun disebut tentang prestasi yang amat memberangsangkan. Tapi mengapa bila kerajaan negeri termasuk daripada Pakatan Rakyat menyokong beberapa program transformasi yang diperkenalkan, ia tidak dilaksanakan? Sebagai contohnya, satu plan yang diambil inisiatif oleh Senator Datuk Seri Idris Jallah tentang Penang Conurbation Master Plan, di mana Pulau Pinang telah memberikan sokongan penuh dan banyak lab-lab telah pun diadakan. Sungguh pun rumusan dibuat, tetapi pelaksanaan sehingga sekarang sudah 2 tahun tidak dilaksanakan langsung. Dan juga tentang beberapa program, kerana kalau seperti yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri mesti mendapat sokongan daripada rakyat, mengapa rakyat tidak dirundingkan atau dimaklumkan? Seperti beberapa projek di Pulau Pinang, macam pengkalan tentera udara di Raja Malaysia di Butterworth diswastakan tanpa pengetahuan bukan sahaja rakyat tapi juga ahli-ahli parlimen UMNO di kawasan tersebut.
dan juga pelabuhan Pulau Pinang juga, Tan Sri, betul, diambil alih oleh Johor Seaport Terminal yang dikuasai oleh Tan Sri Said Mukhtar, dibuat tanpa sebarang pengumuman oleh pihak kerajaan persekutuan, macam buat secara curi-curi. Dan kita lihat semalam sekali lagi kenyataan yang dibuat oleh Malaysia Airports Berhad bahawa KLIA 2 akan melebihi 4 bilion ringgit, iaitu sekali ganda lebih daripada kos asal 1.7 bilion ringgit. So bukankah semua ini menunjukkan bahawa transformasi yang diwawakan ini sebenarnya tidak mencapai sasaran yang disebutkan tadi? Sekali terima kasih. Saya menghormati Yang Berhormat Bagan, tetapi kalau kita mohon tak dapat, kita tak boleh kata transformasi itu gagal. Saya nak beri contoh tentang pelabuhan Pulau Pinang yang disebut. Dia dibuat secara tender terbuka, 4 syarikat menyatakan minat. Maafkan saya, tender terhad, 4 syarikat menyatakan minat, hanya 2 syarikat saja yang mengemukakan, dan yang dipilih Johor Port itu merupakan yang terendah. Jadi kepada saya itu bukan satu persoalan. Tetapi kalau nak kata cadangan itu diberi, disokong dan mesti dijayakan, ada banyak sebenarnya cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jawatan kuasa yang ada, dan tidak semua dilaksanakan bergantung kepada tahap penilaian yang akan diberikan oleh pelbagai peringkat, termasuk yang diumumkan ataupun diperjelaskan oleh Yang Berhormat Pekan pagi tadi. Tetapi untuk mengatakan dia datang daripada pihak pembangkang atau negeri yang ditadbir oleh parti pembangkang, saya tidak berapa setuju. Saya ambil contoh e-tanah. E-tanah dilaksanakan di 3 negeri. Yang paling awal dibuat di Pulau Pinang. Yang Amat Berhormat tahu tentang cerita ini. E-tanah dibuat di Pulau Pinang, di Melaka, di Negeri Sembilan, dan yang paling advance, paling baik di Pulau Pinang, dibuat oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi kepada saya tidak timbul ia dicadang oleh kerajaan negeri pembangkang, kita di kerajaan pusat tidak mahu menjayakannya. Jadi saya rasa yang penting usaha kepada itu ada, dan tidak semua yang kita minta perlu dipenuhi, dan kalau tak dapat, tak bermakna transformasi ini gagal. Kita buat untuk negara kita Malaysia, bukan untuk pasukan-pasukan tertentu. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Dr. Tan Ki Kong, Bangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Soalan saya ialah nombor 6. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bangsa Maju. Tuan Yang di-Pertua, untuk Mahkamah Ahli Yang Berhormat Bangsa Maju, tiada tarikh tetap yang untuk memindah peniaga-peniaga di Basaria Larut, Malam dan Kota. Dijangkakan tempoh projek siap dalam selama 2 atau 3 tahun kerana terdapat beberapa isu yang perlu diselesaikan seperti isu tanah dan reka bentuk pembangunan tapak baru. Lokasi yang dicadangkan mempunyai masalah pengambilan tanah, di mana tanah tersebut adalah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP). Terdapat 2 kaedah yang boleh dibuat, iaitu dengan pengambilan tanah atau pajakan daripada pemilik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan tersebut, dan ini memakan masa yang lama untuk diselesaikan. Sebaik saja tapak tersebut diperakui, maka pembangunannya pula mengambil masa 2 tahun, iaitu dari aspek penyediaan, reka bentuk dan pembinaannya. Oleh yang demikian, tiada tarikh yang tetap dapat ditetapkan bagi tujuan pemindahan Bazar Larut Maran, pemindahan Bazar Larut Malang Uptown tersebut. Terima kasih. Sila, Bangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan dari Timbalan Menteri. Tetapi sebagai wakil rakyat di Bangsa Maju, ini jawapan langsung tidak boleh diterima, sebab ada satu perjumpaan di Putrajaya, Yang Berhormat Menteri Wilayah janji jangka masa pendek perkara ini boleh diselesai. Sebab apa? Ramai pihak bantah di sana dan langsung tidak boleh terima. Ini bukan cakap pihak politik. Saya nak minta sebagai bekas Timbalan Menteri Tanah, perlu 2 tahun dah selesai ini perkara tanah. Saya pun tak faham, sebab tadi kita dengar janji-janji manis dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini perkara kecil perlu 2 tahun selesai. Atau
ada pihak politik campur tangan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju. Yang dimaksudkan tadi bukannya jangka masa yang panjang untuk membina. Kita untuk membina kita perlukan masa lebih kurang 2 tahun. Masalah adalah untuk mengambil tanah. Mengambil tanah ini memerlukan orang yang sedia ada ini kita perlu ubah, kita perlu memberi mereka pampasan dan sebagainya. Oleh itu kita memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah tanah sebelum kita jalankan pembinaan bazaria ini. Oleh itu yang berhormat katakan tentang campuran orang politik, saya tak tahulah. Kalau yang hormat tahu, sila bagi tahu. Sekian, terima kasih. Sila, Kuala Kangsa. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ingin menyatakan bahawa kalau kita lihat bandar-bandar pelancongan utama dunia, khususnya di Turki, di Morocco, di Timur Tengah, di China, di India, mempunyai bazar-bazar yang begitu besar, ya, bazar-bazar, grand bazar ataupun dikenali dengan souk-souk. Jadi sebagai tarikan pelancongan yang begitu eksotik, kita faham bahawa masalah tanah di Kuala Lumpur. Jadi saya ingin bertanya sebagai soalan tambahan, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan yang sedia ada untuk mewujudkan bazar-bazar bertema khususnya di kawasan-kawasan reserve ataupun di kawasan-kawasan terbiar di Kuala Lumpur, bukan saja untuk menarik pelancong tetapi untuk menambah pendapatan ekonomi penduduk-penduduk di Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Kita memang, kementerian memang ada rancangan untuk membuka bazar-bazar baru dan juga menghadirkan lagi tempat-tempat menarikan. Akan tetapi kebanyakannya dalam dalam tahap pengajian dan penyelidikan. Oleh demikian kita akan jalankan bazar-bazar ini bila kita dapat selesaikan program ini, kajian ini. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan William Nyalaw Anak Badak, Lubuk Antu. Terima kasih. Selamat pagi Tan Sri Solang Salam 7. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan projek Jalan Bukit Tungku, Sayat So, Seramat, Jalan Sayat Kenanga Kumpang dan Jalan Inkelili Bukong dan Cangkul sejauh 34.5 km disenaraikan di bawah program Jalan Luar Bandar tahun 2014. Pembinaan ketiga-tiga projek ini melibatkan anggaran kos berjumlah 22.46 juta ringgit. Pada masa ini pihak kementerian dalam proses pengeluluran kontrak kepada syarikat yang berjaya dan dijangka pembinaannya akan dimulakan pada bulan Mei 2014. Sedikit kelewatan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masalah pengambil alihan tanah. Yang keduanya, kita baru mendapat kelulusan peruntukan tambahan 31 Mac 2014. Terima kasih. Lubuk Antu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua. Jawapan Yang Berhormat amat gembirakan penduduk khas di kawasan tersebut. Tetapi saya tidak mau kegembiraan ini akan kekecewaan nanti, kerana seperti pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar di kawasan saya sampai sekarang ini satu rangka panjang pun belum siap. Saya memohon supaya pemilihan kontraktor ini nanti betul-betul kontraktor yang berbawa dan mempunyai kewangan cukup untuk menyiapkan projek ini nanti. Berhormat, janji kita akan tepati. Masalah kita perlu pahami bahawa bila kita melaksanakan beberapa prasarana di kawasan-kawasan luar bandar ni bukan semudah seperti Gombak lihat ataupun orang-orang lain lihat, kerana dia melalui, contoh macam nak sambung lampu bekalan elektrik ke luar bandar, dia kena melalui beberapa masalah, ya, bukan hanya tanah-tanah
yang perlu kita uruskan, ya. Dia ada tak semudah itu, ya, kedai kita. Ada langkah-langkah yang kita harus ambil pertimbangan. Masalah tanah, masalah penduduk yang ada, ya. Dan ini di antara langkah-langkah. Saya bagi jaminan, ya, selaku menteri yang diamanahkan, Lubu Antum, kita akan atasi masalah ini dan kita akan selesaikan bukan hanya bekalan elektrik, bahkan juga jalan-jalan yang seperti yang kita dah laksanakan, ya. Ini cuma 34 km. Sedang di kawasan Kapit pun kita boleh sambung sampai ke Sibu yang menelan belanja hampir 800 juta ringgit. InsyaAllah ini kita akan laksanakan, ya. Jangan bimbang sangat. Yang berhormat Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah, Kuala Terengganu. Terima kasih Tan Sri Menteri. Soalan saya nombor 8. Betul. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Terengganu. Soalan ini adalah soalan spesifik berkenaan dengan Pasar Baru Cabang 3. Untuk makluman, Pasar Baru Cabang 3 Kuala Terengganu mula dibina pada tahun 2010 dan telah siap pada Disember 2013. Pasar ini dijangka akan beroperasi pada tahun ini. Aspek keperluan piawaian kesihatan persekitaran yang dipantau oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah pencahayaan dan pengudaraan sesebuah premis berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam tahun 1984. Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu telah menerima permohonan kelulusan plan bangunan pada 25 bulan Mac 2010 dari arkitek Lau Wan Cheong pada tarikh 23 bulan Mac tahun 2010. Pejabat Kesihatan Daerah Terengganu telah meneliti permohonan tersebut dan seterusnya memberi maklum balas kepada Majlis Bandaran Kuala Terengganu bahawa pihak pejabat kesihatan tidak mengesan apa-apa masalah berkaitan pengudaraan dan pencahayaan untuk plan bangunan pasar tersebut. Aspek piawaian kesihatan yang lain diluruskan oleh Majlis Bandaran Kuala Terengganu. Dan surat sokongan untuk kelulusan plan bangunan telah dikeluarkan kepada arkitek Lau Wan Cheong pada 18 April 2010. Kelulusan plan bangunan tersebut telah dibuat oleh pihak Majlis Bandaran Kuala Terengganu semasa mesyuarat jawatankuasa pusat setempat untuk kelulusan plan pada 2 bulan Jun 2010. Kementerian Kesihatan sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam memastikan pembinaan bangunan awam adalah selamat dan tidak menjejas kesihatan orang awam dan petugas jabatan berkenaan. Tuan Ketua. Sila, Kuala Terengganu. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baru-baru ini pada awal bulan Mac, lebih kurang 100 orang umum telah menghadapi keracunan makanan yang menyebabkan seorang mati di Kuala Terengganu di pasar malam. Dan juga pada awal bulan ini, pihak peniaga Pasar Lama Cabang 3 telah menerima notis untuk berpindah kepada Pasar Baru yang masih lagi belum beroperasi. Soalannya di sini adalah, ya, pasar baru ini dibina di atas satu longkang yang terbuka. Ini longkang yang terbuka di mana air atau arusnya tidak bergerak langsung, stagnant water. Bagaimanakah, ya, sebuah pasar di mana makanan, daging, sayuran sebagainya dijual dalam keadaan terdedah dapat dibina di atas longkang terbuka? Wahal kita tahu di Kuala Lumpur, cadangan Canal City di atas Sungai Kelang telah tidak diluluskan atas sebab sungai tidak boleh ditutup atau waterway tidak boleh ditutup atas sebab-sebab kesihatan. Dan aras air longkang ini dengan aras lantai pasar yang baru dibina ini adalah lebih kurang 1 meter sahaja. Jadi dalam keadaan air pasang dan hujan lebat dan sebagainya, air longkang ini berkemungkinan besar pernah dan akan melempah ke atas pasar di mana makanan akan dijual. Apakah pandangan dan risiko Jabatan Kesihatan nampak di dalam keadaan ini apabila pasar ini beroperasi sepenuhnya dan apabila pasar lama dirobohkan? Kerana kita tahu bahawa JPS pun tidak bersetuju bagaimana sebuah pasar makanan boleh dibina di atas longkang terbuka. Terima kasih. Terima kasih, betul.
Soalan ini patut dituju kepada PBT sebenarnya Tuan Ketua. Bidang kesihatan kita cuma melihat pencerahan dan juga penggunaan. Ini yang kena guna dengan Kementerian Kesihatan. Yang lain adalah di bidang kuasa pihak PBT Tuan Ketua. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan ini. Masih ahli-ahli yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Sila Menteri usul di bawah peraturan mesyuarat 12.1.